pagi kepada doktor dan semua. Pada pagi ini, saya Angela Anak Jilum, nombor matrik S34105 dan ahli-ahli dalam kumpulan saya yang lain akan membentangkan topik yang bertajuk keusahawanan dalam pertanian. Ahli dalam kumpulan saya yang lain ialah Patrick Lebon Darren S34189, Muhammad Arif Ekal S34232, Nicole Tan Yutong S34167 dan Ain Farhana S34102. Bagi sektor pertanian ialah sektor yang mengeluarkan makanan dan barangan melalui penanaman secara kecilan, perladangan, penternakan, perikanan dan perhutanan. Ia juga menjadi penyumbang kepada sektor tenaga seperti penghasilan kayu untuk bahan bakar. Menurut Dollinger pada tahun 1995, beliau juga turut mendefinisikan keusahawanan sebagai syarikat yang melaksanakan kombinasi baru, pembangunan produk dan perkhidmatan baru, sumber baru untuk bahan mentah, dan kaedah baru pengenalan. Kebanyakan penduduk melibatkan diri dalam sektor pertanian untuk meningkatkan sumber pendapatan mereka. Bagi keusahawanan dalam pertanian adalah ianya memberikan lebih banyak peluang pekerjaan. Majoriti masyarakat masih kurang berkemampuan. Jadi, masalah tersebut dapat diatasi melalui pembangunan sektor pertanian. Kerajaan dapat membantu masyarakat dari segi teknologi, permodalan, pembangunan dan khidmat nasihat. Sebagai contoh, hasil pertanian boleh dijual kepada syarikat yang melaksanakan sumber pertanian. Syarikat tersebut boleh menjadi perantaraan masyarakat dengan pembeli luar. Jadi, hasil pertanian dapat digandakan melalui bantuan ini. Secara langsung, menambahkan lagi peluang pekerjaan kepada masyarakat serta meningkatkan sumber pendapatan masyarakat desa. Apabila bidang pertanian merupakan sektor utama negara, sudah pasti banyak industri yang melibatkan pertanian memerlukan pekerjaan yang mahir. Selamat pagi, jadi saya akan menerangkan keusahawanan dalam pertanian yang seterusnya, iaitu akses kepada makanan yang berkualiti. Jadi akses kepada makanan yang berkualiti dapat diperoleh melalui pembangunan pasar tempatan. Pembangunan pasar tempatan ini dapat dijadikan platform kepada petani untuk menjual produk mereka kepada orang setempat. Jadi, bila mereka menjual produk mereka kepada orang setempat, ia dapat dijual secara langsung kepada mereka tanpa perantara. Hal ini dapat menjaga kualiti pertanian yang mereka jual dan dapat mengurangkan kos transportasi. Selain itu, mereka juga dapat menjelaskan tentang produk-produk pertanian mereka kepada orang setempat. Orang setempat itu juga dapat lebih memahami produk-produk mereka. Jadi, hal ini dapat memberi manfaat kepada petani dan konsumer mereka. Yang seterusnya ialah penggunaan drone dalam pertanian. Jadi, drone dilengkapi dengan kamera dan sensor yang dapat memastikan pemantauan terhadap tanaman itu dengan lebih cepat dan tepat. Drone dapat mengambil video dan gambar dari udara. Drone juga dapat mengenal pasti perubahan pada tumbuhan dan memantau tahap kesihatan tumbuhan. Jadi, hal ini membolehkan petani mengenal pasti kawasan yang mana lebih memerlukan perhatian lebih dan mana yang tidak memerlukan perhatian lebih. Jadi, petani dapat mengambil inisiatif yang proaktif untuk membendung masalah-masalah seperti wabak penyakit yang tumbuhan itu hadapi. Yang seterusnya ialah penyediaan latihan dan pendidikan seperti teknik bertani moden, penggunaan bahan organik dan penggiliran tanaman. Bagi teknik bertani yang moden, mereka boleh menggunakan teknologi dan kaedah yang terkini. Contohnya seperti mereka dapat mempelajari penggunaan penyiraman yang efisien seperti sistem titisan yang dapat mengurangkan pembaziran air. Mereka juga boleh diajar untuk menggunakan baja organik dan racun serangga yang selamat digunakan untuk alam sekitar dan manusia. Selain itu, mereka juga boleh diajar menggunakan kompos dan sisa tanaman supaya hal ini dapat meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangkan pencemaran alam sekitar. Yang seterusnya ialah penggiliran tanaman. Hal ini dapat mencegah penurunan kesuburan tanah
dan mengelakkan serangan penyakit dan serangan serangga. Contohnya, mereka boleh menukar tanaman bagi setiap musim, contohnya bagi musim pertama padi dan bagi musim seterusnya ialah kacang. Jadi hal ini dapat meningkatkan kualiti bagi tanaman yang mereka tuai. Terima kasih rakan atas ulasan atau penjelasan yang sangat jelas. Okey, saya meneruskan sesi pembentangan dengan menjelaskan tentang kelebihan usahawanan dalam pertanian, iaitu melahirkan imej yang baik untuk negara. Hal ini kerana negara kita ni telah menggunakan pelbagai teknologi seperti drone, fertilizer spreader, wood chipper dan lain-lain. Keadaan tersebut mengakibatkan negara kita ni tidak bergantung sangat dengan negara lain atas faktor kurangnya teknologi, dan negara kita juga mampu berdiri sendiri. Kita juga dapat mengubah gaya pemikiran golongan belia kerana kebanyakan mereka menganggap pertanian adalah pilihan terakhir dan pertanian hanya untuk orang-orang yang tidak berpendidikan. Sebaliknya, ramai ahli pertanian yang berpendidikan seperti Syahrizal Denzi dari Sabah yang pernah belajar di Universiti Malaysia Perlis dan kini seorang petani yang berjaya. Seperti yang rakan saya telah ulaskan sebelum tadi, kita dapat mengeluarkan hasil kita sendiri tanpa adanya proses import dari negara luar. Sebagai contoh, Chili dan Halia. Bagi saya, pertanian dalam negara sememangnya mampu untuk pergi lebih jauh. Pendek kata dari saya, petani tidak semestinya memegang cangkul. Okey, saya akan menyerahkan pembentangan pada pembentang yang seterusnya. Okey, isi yang seterusnya bagi kepentingan keusahawan dalam pertanian ialah dapat mengurangkan import dari luar negara. Barang pertanian diimport dari negara lain ke Malaysia seperti beras dan sayur-sayuran. Pertanian dilakukan di negara Malaysia dalam kuantiti yang banyak dapat mengelakkan pengaliran wang ke luar negara. Contohnya, kalau Malaysia tidak mengimport apa-apa barang pertanian dari negara lain, so Malaysia tak payah membayar wang kepada negara lain. Hasil tanaman pertanian yang lebihan akan mengekspor ke luar negara dan ini dapat meningkatkan ekonomi negara. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ronald Khaidin pada peringkat kementerian, mereka telah membuat perbincangan tentang mengurangkan kebergantungan terhadap barang import terhadap luar negara. So, antara strategi yang diberi ialah penanaman jagung kerana kita memiliki keluasan tanah yang besar untuk menanam jagung. Selain itu, konflik Ukraine Rusia memberi kesan langsung terhadap import pertanian, membuktikan keperluan input pertanian termasuk baja, bahan gandum, sediaan biji rim, serta lemak sayuran dan haiwan. So, ini akan memberi masalah yang besar kepada Malaysia yang sentiasa mengimport barang yang diperlukan. So, Malaysia telah memajukan sektor pertanian untuk mengelakkan kebergantungan terhadap negara lain untuk mendapatkan barang pertanian. Assalamualaikum, nama saya Ain Farhana binti Hamran dan saya akan menerangkan tentang bantuan kerajaan kepada perniagaan berasaskan pertanian. Jadi, antara bantuan kerajaan yang telah diberikan kepada masyarakat adalah seperti pinjaman kewangan, kursus dan bengkel serta khidmat nasihat. Sering diberikan oleh organisasi awam seperti Felda, Fikra, Mara, Mardi dan sebagainya. Jadi hal ini dapat membantu mereka meningkatkan lagi mutu kerja dan kualitinya di samping menambahkan lagi kuantiti pengeluarannya. Selain itu, banyak juga promosi yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan bagi membuka mata masyarakat tentang perniagaan yang berasaskan pertanian.
Perkara ini sedikit sebanyak telah membuka mata golongan muda tentang kebaikan dan kelebihan berniaga berasaskan pertanian ini. Banyak program yang telah dijalankan bagi mempromosikan barang-barang seperti beberapa festival yang telah diadakan baru-baru ini pada tahun 2022 yang telah mendapat sambutan baik oleh orang ramai. Insentif dan kemudahan turut disediakan. Kerajaan Malaysia telah menyediakan sebanyak RM30 juta bagi membangunkan program pertanian. Kesimpulannya, pertanian membawa kebaikan dalam usahawan. Sekian, terima kasih.